semua, welcome back to Zaza's Plant Diary. So hari ni saya nak ceritakan tentang overwater. So, macam mana kita nak tahu yang pokok kita ni dah overwater? Yang pertama ialah pokok kita mungkin boleh layu. Layu? Seriously? It is. Pokok yang overwater pun boleh layu sebagaimana pokok yang underwater. Ini disebabkan oleh apabila overwater terjadi, pokok kita tu dia punya akar dia tak dapat nak menyerap nutrien daripada dalam tanah dengan baik. Jadi dia akan layu. Okay. So yang kedua ialah daun dan juga batang dia akan jadi lembik. Jadi mushy, orang putih kata. So dia punya daun ni dengan batang dia jadi sangat lembik yang kalau kita sentuh pun memang akan terus tercabut lah macam tu. Okay. Kemudian daun yang color hijau kadang-kadang dia boleh jadi discoloration. Maksudnya kalau dia color dark green, dia akan boleh jadi lighter green. Okay, itu pun salah satu tanda. Okay, kemudian daun dia boleh jadi kuning ataupun color brown. Okay, and then dia juga boleh gugur. So gugur ni tak kisahlah daun baru ke, daun lama ke, semua dia akan gugur. Kalau overwater dia boleh gugur macam tu Okay, kemudian akan jadi brown spot pada hujung daun dekat tips dia ni kan. Dekat tips ni akan jadi brown spot ataupun kalau kuning-kuning macam tu. Ada juga pokok yang dia punya daun dia ni akan jadi berair. Dekat brown spot dia tu kan, dia akan ada air dekat situ. Dia macam melepuh-lepuh gitu, lepas tu dia keluar air. Okay, sebab saya sendiri pernah lalui lah benda tu dengan saya punya Birkin. Dia jadi brown spot, kemudian tiba-tiba dia jadi berair macam tu kan. Masa tu tak tahu apa-apa, jadi memang I was like, wow, what happened to my pokok? I'm so sad sebab saya suka sangat dengan Birkin. Memang sedih lah masa tu. Okay, kemudian dia juga boleh jadi slow growth. Okay, pokok ni dia punya pembesaran dia terbantut sebab kurang air. And then kita juga akan boleh nampak sometimes akan ada fungus yang naik dekat tanah, dekat daun, dekat batang. Okay, itu juga salah satu tanda disebabkan overwater. Okay, so kenapa jadi overwater ni? So for me, the biggest reason kenapa jadi overwater ialah disebabkan oleh pemilik pokok tu sendiri yang tidak betul-betul berkenalan dengan pokok tu. Okay, sometimes we just go to the nursery and then kita nampak pokok tu cantik, kita rasa macam, oh, why not? Ambil je lah, cantik lah pokok ni kan. So kita terus beli dan bawa balik rumah. Lepas tu nama pun lupa nak tanya. Sometimes ada nursery yang tak ada tulis nama kan dekat pokok tu. So dia terus beli dan bawa balik rumah sebab cantik. That's it. And then nak cari pun susah. Nak tanya orang pun tak tahu kan. Kalau jadi macam tu, please tanyalah siapa-siapa yang tahu apa nama pokok ni. Kemudian you boleh tanya orang tu macam nak jaga kalau dia tahulah. Ataupun yang paling bagus ialah you just cari dekat internet macam mana penjagaan pokok tersebut. Okay, tahu nama dia, kita akan tahulah macam mana penjagaan dia. Okay, mana asal usul dia. So ialah macam, contohnya macam manusia lah, kita nak adopt anak lah katakan kan. So mestilah kita kena tahu daripada mana asalnya budak tu, daripada luar negara ke, daripada Malaysia ke, dan apa preferences dia suka makan apa, pandai ke makan nasi ke tidak, macam tu lah. So sama juga dengan pokok ni, kalau kita tak tahu apa preferences dia, kita tak tahu sama ada dia ni suka air banyak ke, suka air sikit ke, bila kita tak tahu, itu akan jadi masalah lah. Sebab kita mungkin akan jadi overwater ataupun underwater. Tapi mostly overwater lah sebab kita ingat dia haus saja selalu kan. Reason yang kedua is the most obvious reason. Memang sebab selalu siram lah. Okay. Biasanya kekerapan siraman yang terlampau kerap ni adalah disebabkan oleh heavy handed. Orang yang heavy handed ni maksudnya orang yang dia jenis memang pantang tengok pokok. Pantang tengok pokok, dia macam nak siram aja kerja dia. Okay, so memang ada orang macam ni dia rasa macam dia siram tu dia bagi lebih kasih sayang lah dekat pokok tu macam tu. So kalau boleh jangan buat macam tu sebab nanti kesian dekat pokok tu, nanti dia suffer sebab you bagi dia lebih air, dia padahal tak suka pun air. Contoh paling senang lah, orang yang baru first time jaga lidah jin ataupun Sansevieria, sekarang tukar nama kan jadi Dracaena. Dia tak tahu yang Sansevieria ni sebenarnya tak suka air. Maksudnya dia suka air tapi tidak terlalu kerap kan. So dia bila kering, dia nampak kering, dia terus dia siram. Memang banyak orang yang macam tu
Dan untuk first time tu memang dia akan tewas lah. Dia akan nampak yang dia punya batang sansevieria tu jadi mushy, jadi lembik semua kan. Memang tak boleh guna, so kena buang. Okay, kemudian poor draining soil. Maksudnya kita mungkin menggunakan potting mediums yang tidak poros. Maksudnya kita tak ada campuran bahan-bahan yang poros. Kita guna tanah garden soil sahaja dengan mungkin tanah humus atau tanah kompos tanpa campuran medium poros seperti leca balls ataupun cocoa husk ataupun cocoa peat atau chip barks atau perlite, pumice and so on lah. Okay, kalau tak ada tu memang akan mudah lah kita untuk jadi overwater, right? Okay, sometimes, ini saya kata sometimes lah, bukan semua orang macam ni. Kadang bila ada orang yang dia mempunyai banyak pokok-pokok yang dia perlu jaga, jadi dia sekalikan waktu siraman kan. Tak kisahlah pokok apa pun, semua dia sekali harum. Kebetulan dah siram, jadi dia akan siram semua sekali. Jadi mungkin ada pokok-pokok yang belum perlu untuk disiram, telah pun disiram lagi. Jadi menyebabkan pokok tersebut jadi overwater lah. Alright. Okay, kadang-kadang ada orang yang memang suka pakai pasu yang besar. Pasu besar tak apa, tapi sebab pasunya besar tapi pokoknya kecil. Bila pokoknya kecil tak sesuai dengan pasu, memang kita akan tend to overwater. Okay, sebab sometimes kita memang tak betul-betul check tanah dekat dalam tu masih lembab ke tidak. Sebab bila kita nampak atas dia 2 inci dah kering, kita terus siram lagi. So tak boleh macam tu. Kalau boleh pokok yang sederhana, pasunya biar sederhana. Kalau macam akar dia masih belum banyak kan develop, guna yang biasa je, tak apa. Nanti kita akan repot lagi. So itu lebih sihat kepada pokok. Okay, jangan rasa macam alah malas lah nak repot banyak-banyak kali. Nanti bila dia dah banyak akar, dia nak kena repot lagi, malas nak kerja banyak kali kan. It's not good actually. Sepatutnya kita bagi saiz yang bersesuaian lah dengan kita punya pokok tu. Okay, jenis-jenis pasu pun sama juga. Kalau kita guna pasu terracotta, dia akan lebih cepat mengeringkan, membantu keringkan medium dalam tanah. Kalau kita guna pasu lain, jenis ceramik ataupun plastik, so memang akan lambat sikit lah kita nak siram balik tu. Lambat sikit lah daripada terracotta tu. Okay, pasu yang tak ada draining hole. Ini pun satu masalah juga. Kadang-kadang ada orang dia suka guna yang pasu yang dekoratif yang tak ada draining hole. Ada dia yang dekoratif yang jenis ada draining hole, tak apa. Tapi jenis yang tak ada draining hole ni masalah sikit lah. Jadi orang ni dia sebab dia suka sangat dengan pasu tu, dia memang suka, jadi dia beli. Dan bila dia nak guna, dia just sometimes kalau dia letak dalam bekas lain dulu, baru dia letak bekas tu dalam dekoratif pasu tu, it's still okay. Tapi yang the worst is dia terus tanam dalam pasu yang tak ada hole. Itu memang akan jadi masalah. Okay, kalau you all nak guna dekoratif pasu yang cantik tu, macam-macam muka orang lah, apalah kan, comel-comel tu tak apa, it's okay. It's just that I recommend you use bekas macam ni ke kan, yang lebih kecil sikit daripada pasu tu. So you letak aje dekat dalam pasu. So bila nak siram, angkat pokok tu dan siram. Okay, jangan terus kita planting dekat dalam pasu tu, no. Okay, baik, saiz pokok dan juga development of akar juga akan menentukan sama ada kita punya pokok ni cepat haus ataupun tidak. Okay, kalau pokok kita tu development akar dia masih lagi belum berapa stable, maksudnya masih sikit lah, okay, berbanding dengan pasu yang kita gunakan tu. Okay, so dia lambat haus. Tapi kalau memang ada jenis pokok yang kita dah bela lama, dia punya akar dia tu dah penuh dekat bawah pasu ni kan, kita boleh nampak akar dia dah hampir-hampir root bound macam tu. Kalau kita angkat pun memang dia jadi macam melekat semua akar-akar dekat tanah tu, yang melekat dekat akar. Macam tu dia memang akan cepat haus. So kalau kita siram selalu pun memang tak apalah. Okay, tapi tunggulah dia kering. Janganlah satu hari lepas tu tak kering lagi terus siram kan. So macam mana kita nak fix benda ni? Yang pertama sekali, kalaulah selepas 1 hari 2 hari kita siram, kita punya tanah ni kan, kita tengok dekat atas dia ni masih ada air, terus buang. Okay, kedua, tengok ni piring penadah, kalau masih ada air bertakung, tolong buang straight away juga. Okay, kemudian yang ketiga, apa yang kita boleh buat ialah kita boleh tinggikan pasu kita. Kita letak mungkin tak tahu atas bench ke atau atas batu ke kan, bagi dia tinggi supaya dia lebih mudah keluarkan air yang ada dekat dalam pot ni. Satu lagi, kita bagi dia pengudaraan yang lebih baik lah. Okay, sebab dekat lubang-lubang tu nanti dia kena udara kan, kita tinggikan dia.
Okay, so lebih mudah dia cepat kering. So kalau pasu tu berada di tempat yang pencahayaan yang tak bagus ataupun tempat yang agak sejuk kan, yang lembap, so bawa lah dia pergi tempat yang terbuka sikit dan juga mempunyai pencahayaan yang baik agar supaya dia cepat kering lah. Okay, alright, ini penting. Tolong jangan baja anda punya pokok kalau jadi overwater. Okay, sebab kalau overwater maksudnya you punya plant ni sedang stres. Okay, macam kita lah manusia, kita tengah stres, lepas tu orang bagi lagi benda yang membuatkan kita stres. Habis. Macam itu juga pokok. Okay, dia tengah stres, janganlah bagi baja. Sebab bagi baja dia akan lebih complicated kan masalah stres dia ni. Dia akan jadi lebih stres. Okay, so memang akan jadi lebih teruk lah nanti. Tak nak macam tu kan. Alright, kalau dekat rumah you tu ada guna humidifier, jauhkan sikit lah pokok yang overwater ni daripada humidifier tersebut. Okay, kemudian jangan lupa kalau ada batang ataupun daun yang rosak disebabkan overwater tu, please terus buang, cut and buang straight away. Okay, sebab kalau kita masih preserve dia, nanti dia akan menyebabkan pokok tu menggunakan energi yang banyak untuk nak selamatkan bahagian-bahagian yang rosak tadi. Jangan sebab saya tahu memang ada orang yang jenis ditakut kalau tengok macam alamak ni dah lembik semua kan, tapi dia sayang nak buang, dia tak buang, dia biar je dekat situ. Satu lagi yang kita boleh buat ialah kita boleh bantu soil medium kita ni kering dengan lebih cepat dengan cara kita cocok sikit dekat dalam tanah ni kan, guna chopstick. Okay, cocok. Tapi hati-hatilah, cocok tu janganlah ganas sangat, nanti rosak pula akar dia kan. So cocok slowly beberapa lubang macam tu supaya tanah dekat dalam tu dia dapat pengudaraan yang lebih baik dan lebih cepat kering. Don't overdo it. Alright, lastly, the most important thing, kalau you dah buat dah semua tips-tips yang saya bagi tadi kan, macam mana kita nak cuba nak selamatkan pokok yang overwater kan, dah buat semua dah, lepas tu dalam masa 3 hari still sama, simptom masih sama, keluar lagi brown spot yang baru semua, maksudnya masalah overwater tu dah jadi prolong overwater menyebabkan root rot. Okay, so apa yang kita kena buat, memanglah kita kena check akar dia. Okay, kalau saya memang lepas saya dah buang akar-akar yang busuk tu, saya akan basuh dia dengan air sabun, dishwasher kan, air sabun dishwasher tu. Kemudian saya akan sembuh dia dengan hydrogen peroxide and then akan straight away masuk balik dalam pot. Okay, tapi kalau ada akar dah tak berapa ada kan, terlampau banyak akar yang dah busuk, jadi kita tak boleh letak terus dalam pot. Kita kena letak dulu dalam air dalam masa beberapa minggu lah supaya keluar akar baru. Okay, dalam beberapa inci macam tu, barulah kita boleh report balik dia ke dalam tanah. Right, so hopefully semua pokok-pokok yang dijaga oleh anda semua sihat-sihat belaka. Right, tak ada yang jadi overwater, tak ada yang jadi root rot semua. Okay, sebab root rot is the worst nightmare ever for a plant parent. I knew that. Okay, so that's it for today. Until next time. Bye.